Pertamanya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal Islam dalam perbahasan bajet tahun 2014 di peringkat dasar. Saya telah meneliti dan akan menjawab insya-Allah semua isu-isu yang dibangkitkan. Sesungguhnya Jabatan Perdana Menteri menghargai teguran, pandangan dan juga cadangan juga saranan ahli-ahli yang berhormat. Tuan Ketua, pertamanya saya ingin memberikan penjelasan ke atas beberapa isu berkaitan pelaksanaan undang-undang syariah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Marang dan Yang Berhormat Baco. Ahli Yang Berhormat membangkitkan mengapa tidak dikaji undang-undang jenayah sekarang yang tidak tepat dengan Islam seperti hukuman tali gantung dan sebatan. Kerajaan sentiasa mengambil langkah-langkah yang positif bagi mengatasi masalah jenayah menerusi penguatkuasaan undang-undang, termasuklah Kanun Keseksaan disemak pada tahun 1997, Akta 574, Akta Dadah Berbahaya 1952 disemak 1981, Akta 234, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta 301 dan sebagainya. Undang-undang yang berkenaan diwujudkan bagi tujuan membantu kerajaan dalam menjamin keamanan negara. Dalam hal ini, pewujudan undang-undang tersebut adalah selaras dengan maqasid syariah yang antara lain menekankan kepentingan menjaga keselamatan nyawa, harta benda dan juga kesihatan akal. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, berdasarkan pasal 2 perkara 74 dan butiran 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Islam diletakkan di bawah bidang kuasa negeri. Kuasa negeri berkenaan dengan pengujudan dan penghukuman kesalahan terhadap perintah agama Islam hanya terpakai bagi orang yang menganut agama Islam sahaja dan setakat yang dibenarkan oleh Undang-Undang Persekutuan. Dalam hal ini, Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, Akta 355 yang memperuntukkan bahawa Mahkamah Syariah boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun atau denda tidak melebihi 5,000 atau sebatan tidak melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman tersebut hendaklah dipatuhi oleh semua negeri. Sekiranya hukuman yang lebih tinggi ingin dilaksanakan bagi kesalahan jenayah syariah, binaan perlu dibuat terhadap Akta 355 ini terlebih dahulu. Menyedari kesesuaian syariat Islam untuk diguna pakai dalam semua zaman, tempat dan keadaan, kerajaan melalui jawatankuasa teknikal, undang-undang syarak dan sivil dari masa ke semasa sentiasa berusaha untuk memperbaiki undang-undang Islam yang sedia ada, termasuklah hukuman terhadap pesalah undang-undang jenayah syariah dan mengharmonikan undang-undang sedia ada supaya selaras dengan maqasid syariah dan bersifat patuh syariah ataupun syariah compliant dengan izin. Oleh itu, kerajaan meminta semua pihak agar bersikap rasional dan juga terus menyokong agenda untuk membangunkan institusi perundangan syariah secara holistik. Komitmen kerajaan dalam hal ini adalah jelas dan ia memerlukan sokongan padu daripada semua pihak bagi memastikan usaha ini dapat dijayakan. Bahkan, buat masa sekarang, kerajaan sedang di peringkat akhir berdasarkan persetujuan negeri-negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri yang telah bersetuju untuk Mahkamah Syariah ditingkatkan dari 3 tingkatan, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah kepada 5 tingkat, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tengah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan Majlis Rayuan Syariah. Di samping yang sama, kerajaan juga sedang berusaha mengkaji untuk menaikkan kadar hukuman di Mahkamah Syariah, iaitulah 653 ataupun disebut dengan 6 kali sebatan, 5,000 denda dan 3 tahun penjara kepada kadar hukuman yang lebih tinggi dan munasabah. Jika perkara ini dapat direalisasikan, ia bakal membawa rahmat kepada umat Islam dan Mahkamah Syariah menjadi lebih baik di masa hadapan. Sila. Terima kasih. Ya, Bukit kata. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Saya alu-alukan Yang Berhormat Menteri mengenai tingkatan di dalam mahkamah. Kalau sekarang ini amalannya Mahkamah Rendah, Tinggi dan Rayuan akan dilaksanakan kepada 5 tingkatan. Cuma
Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk memohon penjelasan kepada Yang Berhormat Menteri. Ketika artikel 1211A itu dipinda dalam usaha untuk memastikan agar mahkamah syariah dan mahkamah sivil diasingkan dan diperkasa, saya percaya sudah sampai masanya agar hakim-hakim mahkamah syariah ini diletakkan di bawah satu suruhanjaya kehakiman syariah, agar mereka bebas daripada sekadar menjadi kalau dari segi struktur sekarang di bawah satu jabatan. Jadi kadang-kadang dia jadi macam mahkamah pentadbiran semata-mata. Sebab tu saya fikir kalau kita bergerak ke arah pemberkasaan mahkamah, sewajarnya selain daripada tingkatan itu perlu juga diasingkan agar ada satu suruhanjaya yang khas untuk mengendalikan sistem kehakiman mahkamah syariah. Walaupun saya tahu dia terikat dengan keputusan negeri dan sebagainya, tetapi saya fikir pasti ada ruang dengan semangat pindaan perlembagaan itu. Terima kasih. Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada Bukit Katil yang memberikan pandangan tentang pemerkasaan mahkamah syariah. Suka saya sebutkan bahawa sebagaimana Yang Berhormat juga telah sebutkan sebentar tadi, bahawa mahkamah syariah ianya adalah merupakan satu mahkamah yang begitu terikat dengan jadual 9 Perlembagaan Negara, iaitulah lebih bersifat kepada hal-hal yang berkaitan dengan negeri. Dan secara langsung juga tuanku negeri dan juga sultan ataupun raja pada setiap negeri adalah ke-99 negeri, melainkan negeri yang tidak mempunyai sultan, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan serta Melaka yang tidak mempunyai sultan, ianya adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong. Adapun bagi negeri-negeri yang mempunyai sultan dan raja, mereka adalah merupakan penaung kepada agama Islam pada setiap negeri dan juga menguasai bertanggungjawab kepada agama Islam. Dan begitu juga yang telah disebutkan, memang dalam peningkatan mahkamah syariah daripada 3 tingkatan yang telah saya sebutkan sebentar tadi, ianya terangkum di antaranya mengambil kira penubuhan-penubuhan termasuk suruhanjaya yang bersesuaian, yang juga harus mendapat persetujuan daripada majlis-majlis agama Islam negeri. Dalam erti kata mudah ialah persetujuan daripada tuanku-tuanku negeri dan juga raja-raja negeri. Seterusnya, Datuk Yang Pertua Yang Berhormat Marang juga membangkitkan, walaupun Islam agama persekutuan, tetapi masih ada sekatan di mana khutbah, ceramah hendaklah ia ada tauliah, dan untuk melaksanakan undang-undang jenayah syariah perlu rujuk kepada had-had dalam peruntukan jadual ke-9. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan perlu dilihat dalam kerangka perlembagaan secara menyeluruh dan tidak hanya dilihat dalam ruang lingkup perkara 31 semata-mata. Ini adalah kerana peruntukan tersebut diperkukuhkan dengan kewujudan peruntukan-peruntukan lain yang menjamin kedudukan Islam, antara lain seperti perkara 11.4, perkara 12.2, perkara 1211A, butiran 1, senarai jadual negeri, jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan, dan ikrar yang di-Pertuan Agong dalam jadual ke-4, Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan peruntukan-peruntukan itu, jelas bahawa pemakaian agama Islam di bawah Perlembagaan Persekutuan tidak terhad kepada amalan-amalan yang berbentuk keagamaan dan ritual semata-mata, tetapi turut terpakai kepada perkara-perkara yang melibatkan dasar dan undang-undang negara seperti pemerintahan, perundangan, kehakiman, ekonomi, kebebasan asasi, pendidikan, moral dan juga kekeluargaan. Mengenai tauliah penceramah khutbah pula, ia adalah untuk memastikan penyebaran agama Islam sebenar berdasarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Di samping itu, sebagai mekanisme kawalan yang berkesan untuk menyekat ajaran salah tersebar di kalangan masyarakat Islam serta mengekang aliran pemikiran yang mengelirukan, di mana umat Islam mudah terdedah dalam suasana dunia tanpa sempadan sekarang ini. Tauliah tidak harus dilihat sebagai kekangan dan halangan, namun ianya sebagai satu kaedah atau mekanisme memastikan sebarang khutbah dan pengajaran, pengajian, penyampaian yang menyimpang boleh disekat lebih awal. Lebih lagi soal ajaran sesat, menyeleweng dan bersalahan agama. Tuan Yang Pertua, sebelum tu boleh saya terima kasih. Ya, pada Muntah. Sebelum ni saya rasa ada beberapa isu yang dibawa dalam kedudukan penyelarasan undang-undang syariah, kerana undang-undang syariah itu banyak duduk dalam kuasa kerajaan negeri, ya, sebagaimana yang diperuntukkan dalam senarai kuasa agama lah. Soalan saya tadi, saya ada dengar menteri ada menyebut tentang pelaksanaan syariat dalam konteks undang-undang jenayah syariah. Antara penghalang besar yang kita dipahamkan ialah
adanya akta mahkamah yang melarang mana-mana negeri buat mana-mana hukum pelaksanaan undang-undang yang disebut 635 itu. Tidak boleh menjangkau 635, dan itulah antara alasan mengapa undang-undang hudud di negeri Kelantan ditolak dari segi perspektif legal. Saya ingin bertanya kepada Menteri Jerai, adakah usaha untuk 635 ini yang melarang, menyekat dalam konteks negeri tak boleh buat undang-undang lebih daripada ketetapan itu, untuk diselaraskan supaya ruang untuk pelaksanaan undang-undang jenayah Islam itu lebih selesa dilakukan tanpa ada sekatan undang-undang. Saya rasa tidak ada orang Islam dalam dewan ini yang menyatakan undang-undang hudud itu tidak diperlukan. Semua isunya ialah tentang sekatan-sekatan perundangan yang ada, minta pencerahan. 635 itu khususnya. Ada usaha tak untuk nak menidakkan? Terima kasih kepada Yang Berhormat Farid Bunta. Sebenarnya sebelum Farid Bunta masuk tadi ni, saya dah menjawab bahawa sebenarnya dalam konteks undang-undang syariah pada hari ini, dengan mengambil kira pengalaman penubuhan sejak daripada tahun 1998 dibandingkan dengan mahkamah sivil yang begitu panjang sejarah dan perjalanan penubuhannya, dan dalam masa yang sama juga kita menggerakkan mahkamah syariah ini sehingga saya sebutkan tadi bahawa daripada 3 tingkatan, 3 tiers kepada 5 tingkatan, iaitulah daripada mahkamah rendah, mahkamah tinggi syariah kepada mahkamah raya syariah. Kita melihat bahawa sekarang ini sudah sampai masanya untuk kerajaan menggerakkan pengembangan mahkamah syariah daripada 3 tingkatan kepada 5 tingkat, daripada mahkamah rendah, mahkamah tengah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah raya syariah dan majlis raya syariah. So kedudukan Datuk Yang Pertua akan mempunyai persamaan di sudut kekuatan mahkamah dan juga tingkatan mahkamah bersamaan dengan mahkamah persekutuan. Dalam masa yang sama juga, saya dah sebutkan tadi sebentar semasa Yang Berhormat belum sampai tadi, saya katakan bahawa kita sedang dalam usaha terakhir membuat kajian dan juga penelitian di mana mahkamah syariah keterikatan kepada 653, iaitulah 6 kali sebatan dan juga 5,000 denda dan 3 tahun penjara. Itu sudah sampai masanya untuk kita memberikan ruang dan laluan yang lebih diharmoniskan dengan undang-undang syariah yang sepatutnya berjalan. Jadi hal ini sedang dalam pengkajian yang insya-Allah kalau sekiranya dapat berjalan, kalau sekiranya memerlukan kepada pindaan kepada apa yang kita sebutkan dengan Akta 355 yang memberikan had kekuasa kepada 653 mahkamah syariah itu, dapat membantu untuk ianya dapat dirungkaikan, memberikan ruang yang lebih baik dan lebih cerah ruang kepada mahkamah syariah. Ini yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Sila. Terima kasih, Speaker. Isu yang dibangkitkan tentang tauliah tadi, saya rasa mungkin niat yang sangat baik untuk kita pastikan orang yang berhak ataupun berkelayakan untuk diberikan tauliah mengajar, tetapi adakah mungkin berlaku di sana penyalahgunaan hingga mereka yang layak, seperti pernah berlaku pada bekas mufti Perlis yang ditahan kerana tidak ada tauliah di Selangor? Adakah kes-kes seumpama itu mungkin menjadi sebagai petanda berlaku salah guna pada tujuan asal tauliah itu diberikan? Satu. Yang kedua, berkaitan dengan undang-undang kanun jenayah syariah yang dah diwartakan ataupun diluluskan di 2 Dewan Undangan Negeri Kelantan dan Terengganu. Sejauh manakah sikap terakhir kerajaan pusat terhadap status 2 undang-undang tersebut, dalam keadaan kita lihat Brunei Darussalam telah secara dengan bangganya berjaya mengkanunkan undang-undang jenayah syariah termasuklah antaranya hudud. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat, saya tak kau nampak, Kuala Nerus. Kuala Nerus. Pasal tak sempat nak pakai spek tadi nak tengok. Yang Berhormat, yang pertamanya sekali ialah berkenaan dengan kedudukan tauliah. Sebenarnya sebagaimana yang telah pun sedia dimaklumi dan dipahami bahawa kuasa mengeluarkan tauliah adalah di bawah kuasa negeri masing-masing, dan kebanyakan negeri kuasa tauliah ini dipohon melalui pejabat mufti.
persoalan yang Berhormat Kuala Nur sebutkan sebentar tadi ialah persoalan bukan kerana pasal dipersoalkan keilmuannya, bukan kerana ada penyalahgunaan kuasa dan sebagainya, tetapi ialah hal yang berkaitan dengan kebenaran pada setiap negeri tersebut mestilah mendapat tauliah untuk mengajar ataupun tauliah untuk menyampaikan kuliah dan sebagainya. Jadi saya tak dapat nak memberikan pandangan yang begitu panjang kerana ini merupakan kuasa negeri yang ada kepada Selangor dalam membenarkan seseorang itu mestilah punya tauliah untuk mengajar. Jadi mungkin tak timbul di situ persoalan hal yang berkaitan dengan keilmuan, tetapi ialah yang berkaitan dengan hal yang disebut dengan kuasa tauliah sebagai suatu kuasa untuk mengajar di mana-mana negeri. Dan mungkin barangkali perlu saya perjelaskan kepada Dewan Yang Mulia petang ini, iaitulah pada setiap orang di mana tempat untuk dia mengajar, dia harus mendapat tauliah daripada setiap negeri yang akan disampaikan. Dia tak cukup untuk hanya satu tauliah, tetapi dengan setiap negeri yang mereka ingin beramal, mengajar dan juga menyampaikan kuliah. Selain daripada itu juga, Kuala Nerus menyebut tentang kanun jenayah syariah dan sebagainya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan, dalam masa yang sama juga bukan sekadar itu, usaha yang telah saya sebutkan sebentar tadi untuk saya tak perlu mengulang banyak kali, tetapi usaha ini kita lakukan secara serius dan kita bersungguh-sungguh. Dalam masa yang sama juga kita amat mengalukan rakan negara jiran kita, Brunei, yang ingin melaksanakan jenayah syariah ini mengikut sebagaimana sewajar dan sepatutnya yang kita lakukan. Sememangnya negara kita Malaysia juga memperakui tentang peraturan dan undang-undang syariah yang telah ditetapkan. Apa yang ada ialah bagaimana mekanisme pelaksanaan itu yang kita lakukan secara bertahap, dan kita mengambil contoh, kita dah pergi melawat ke Aceh baru-baru hari itu, di mana bila kita tengok pelaksanaan Aceh hanyalah keterikatan pelaksanaan, walaupun mereka mengisytiharkan mahkamah syariah, tetapi mereka sedang berusaha, dan dalam keterikatan itu hanyalah yang berkaitan dengan soal tangkapan berkaitan dengan khalwat semata-mata. Jadi mereka juga bila kita tanyakan taklimat tentang hal yang berkaitan pelaksanaan undang-undang syariah di Aceh, mereka sampaikan bahawa mereka juga mengambil daripada negara kita Malaysia, undang-undang dan juga peruntukan yang kebanyakan ditiru dan juga diambil daripada negara kita Malaysia. Tetapi apapun bukan menjadi alasan untuk kita membandingkan dengan kita menyorot ke belakang, tetapi kita ingin bergerak ke hadapan, dan insya-Allah Mahkamah Syariah akan bergerak daripada masa ke semasa dalam pelaksanaan dan memperkemaskan ataupun memperkasakan undang-undang yang ada di Mahkamah Syariah. Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat Bandar Kuching, Kota Kinabalu, Yang Berhormat Kota Kinabalu dan Yang Berhormat Julau menyarankan supaya penganut Kristian boleh menggunakan kalimah Allah untuk rujuk nama Tuhan mereka, utamanya di Sabah dan Sarawak. Dalam hal ini adalah jelas bahawa perkataan Allah adalah termasuk dalam kalimah yang hanya diperuntukkan kepada umat Islam. Malah penggunaan kalimah Allah, Baitullah, solat dan Kaabah telah pun diwartakan hanya eksklusif buat umat Islam sahaja di bawah warta PUA 15/82 dan keliling KKDN S59/3/6/A bertarikh 5 Disember 1986. Apapun berdasarkan suasana dan uruf di Malaysia, penggunaan nama Allah adalah untuk umat Islam sahaja. Dalam ucapan kalimah tauhid, lafaz mengiyakan ketuhanan disertakan dalam masa yang sama mengisbatkan, yakni menyandarkan ketuhanan yang sebenar itu kepada Allah semata-mata. Kemaslahatan ammah atau kepentingan umum perlu dipelihara. Justru pemerintah dengan kuasa yang ada padanya melalui kaedah sadud zara'i' ataupun kaedah pencegahan boleh menyekat penggunaan kalimah Allah kepada yang bukan Islam dengan masyarakat yang tidak berada dalam keadaan saling supaya agar masyarakat tidak berada di dalam keadaan saling mencurigai dan membenci. Kerajaan berpandangan soal ini telah dibawa ke pertimbangan mahkamah dan semua pihak mestilah menghormati segala keputusan mahkamah kerana di situ tempat pertimbangan setiap perkara yang menjadi pertikaian. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Tenum dan juga beberapa ahli yang berhormat yang lain. Ya, Batu bangun. Terima kasih. Yang Dipertua.
Speaker dan juga Menteri. Sebagai seorang bukan Islam, saya agak keliru dengan apa yang telah dinyatakan oleh Menteri tadi. Sebab apa yang Menteri kata ialah kalimah ini eksklusif dan tegas kerajaan tidak membenarkan orang-orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah ini. Tapi bila Menteri sebut ini adalah pendirian kerajaan, tapi daripada hujah-hujah yang saya dengar daripada Menteri Dalam Negeri yang menyatakan larangan untuk penggunaan ini hanya untuk publication herald saja. Yang lain tidak ada larangan. Perdana Menteri pula menyatakan larangan ini hanya diaplikasikan di semenanjung Malaysia, tetapi di Sabah dan Sarawak mereka tetap bebas menggunakan kalimah ini. Jadi saya ingin tahu sama ada kerajaan mempunyai 3 pendirian yang berbeza atau pendirian menteri ini akan menjadi pendirian yang muktamad, bukan Perdana Menteri atau Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Batu. Saya harap Yang Berhormat Batu tak keliru dengan keputusan yang telah dibuat. Untuk Sabah dan Sarawak, kita melihat ada perkara yang berkaitan dengan keputusan 10 point solution yang telah pun dibuat di peringkat Perdana Menteri. Jadi ini keputusan yang dibuat. Dan adapun yang telah diputuskan oleh mahkamah ialah berdasarkan tuntutan daripada majalah Herald yang dikeluarkan oleh pihak yang dipohon oleh gereja Katolik yang beramal di PJ, dan inilah yang dibawa kepada peringkat mahkamah. Dan saya lihat bahawa sebagaimana yang saya sebutkan di hujung tadi, bahawa pihak kes ini telah pun dibawa kepada seperingkat mahkamah. Dan kalau sekiranya pihak kerajaan, maksud saya pihak Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam boleh mematuhi perintah daripada mahkamah tinggi yang bersidang pada waktu kes ini dibawa oleh majalah Herald, sebab dia berbeza di antara rumah ibadat dan juga dengan majalah tuntutan tersebut. Jadi mahkamah telah pun memutuskan di peringkat mahkamah pada peringkat penghakiman mahkamah tinggi yang dihakimi oleh Hakim Lau Bilan, dan oleh kerana pihak kerajaan ataupun pihak Majlis Agama, Jabatan Agama dan juga institusi agama, NGO Islam berpandangan bahawa mereka tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, tetapi tidak ada sesuatu yang bersifat provokasi dan juga bersifat penentangan dan sebagainya, tetapi kita mengikut saluran perundangan dan juga peruntukan undang-undang di mana perkara ini telah dibawa kepada Mahkamah Rayuan. Jadi dari para peringkat Mahkamah Rayuan ini, saya melihat bahawa keputusan telah pun dibuat oleh pihak Mahkamah Rayuan. Tapi apapun Yang Berhormat Batu, ada di sana lagi kalau bagi pihak-pihak yang tidak berpuas hati, yang tidak begitu jelas pada kedudukan ini, maka boleh untuk membawa kepada mahkamah yang lebih tinggi, baik itulah Mahkamah Persekutuan. Boleh tak Pokok senang. Ya, Saya terima kasih Datuk Yang Betul, terima kasih Yang Berhormat. Saya saya faham dan menghormati keputusan mahkamah. Cuma saya dah minta penjelasan tu, iaitu ketegasan pihak kerajaan. Apa yang disebut tadi dan juga pernah disebut lebih kurang 2 minggu ataupun 3 minggu yang lalu oleh seorang menteri, kalau tak silap saya, kenyataan menteri daripada Idris Jala yang mewakili kabinet, keputusan kabinet, iaitu membenarkan orang Kristian di Sabah dan juga Sarawak menggunakan kalimah Allah ni, termasuk dalam kitab Bible dalam bahasa Melayu. Jadi saya nak minta penjelasan daripada Menteri Jaga Agama ni, memang betul lah tu, maknanya boleh lah. Seperti juga disambut pula oleh menteri daripada Padang Rengas, kata hanya untuk di Sabah Sarawak, sampai ke LA tak boleh guna. Itu saya nak minta, maknanya betul lah keputusan kerajaan, orang Kristian boleh guna kalimah Allah. Itu saya nak minta. Saya ingin menjelaskan begini, pokok senang jangan bagi tekanan yang boleh tidak sebagainya. Apa yang diputuskan saya sebutkan tadi, bahawa 10 point solution yang telah dibuat di peringkat Sabah dan juga Sarawak. So itu di antara yang diputuskan. Tapi apapun, saya suka jelaskan bahawa di peringkat negeri-negeri yang di Malaysia yang telah menggazetkan
Semenanjung yang telah menggezetkan kalimah-kalimah yang tidak dibenarkan. Maka selaku Menteri Agama, saya mempertahankan bahawa majlis-majlis agama negeri yang telah pun menggezetkan bahawa kalimah-kalimah ini tidak dibenarkan. Jadi sama ada penyataan daripada pihak Islam dan bukan Islam yang ingin melihat bahawa kalimah ini boleh digunakan, ianya sudah bertentangan dengan negeri-negeri yang telah pun menggezetkan dan ianya dianggap sebagai fatwa negeri dalam untuk kalimah Allah ini. Ya, baik, betul, Datuk Menteri. Maknanya betul lah keputusan kabinet. Saya takut nanti pun ada misquoted daripada pihak media. Maknanya kabinet yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, seorang Islam, telah pun membenarkan kalimah Allah diguna pakai melalui 10-point solution tersebut. Termasuk untuk orang Kristian yang ada di Kuala Lumpur ni, bila dia pergi di Sabah Sarawak, dia boleh guna. Tapi di sini dia tak boleh guna. Saya dah sebutkan tadi jawapannya. Terima kasih. Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat Menteri, tenang. boleh saya tambah minta sikit. jelasan. Menteri, Boleh minta penjelasan. Saya bagi kepada Pak Terima Bunta. kasih. Saya ingin merujuk pada kita semua sini menghormati undang-undang lah. Maknanya kita terima keputusan yang dibuat oleh oleh mahkamah, dan tadi Menteri pun sebut ada satu lagi level dia boleh pergi di peringkat setelah itu, kita tak mau bincang lah. Cuma saya nak sebagai ahli legislator di sini, kadang-kadang kita rasa isu ni dibawa dalam bentuknya yang langsung tak kita nampak. Contohnya kalau isu yang telah digezetkan tadi disebut, memang kita tahu ada negeri-negeri yang menggezetkan beberapa perkataan yang tidak boleh dipakai, tapi itu yang saya faham, kalau orang bukan Islam pakai itu untuk kita tak boleh. Dan sekarang ni isu herald dia adalah circulation di kalangan penganut Kristian, dan tidak, kalau diedarkan kepada orang Islam, ya salah, itu kita terima sebab itu keputusan Mahkamah Tinggi awal dulu. Tapi saya tengok di sini macam ada satu pressure untuk membawa isu ni bukan sekadar isu yang bersifat legal, tetapi lebih kepada kepentingan orang tertentu untuk guna isu ni bagi mengeruhkan hubungan antara agama. 10-point solution itu, untuk pengetahuan Menteri, itu dibuat semasa Pilihan Raya Sarawak. Kerana isu masa itu isu masa itu Kitab Angel dah bawa masuk ke Pelabuhan Kelang dengan kucing, tapi disekat kerana isu herald ni. Dan untuk selesai masalah, dan pada waktu itu pula Pilihan Raya Sarawak, maka pada itu dilahirkan 10-point solution. Maknanya saya punya pandangan pendapat, bukan tak boleh selesai masalah, boleh, tapi mengapa diheret benda ini sampai jadi satu isu besar dalam negara kita? Ada political will untuk selesai tanpa terpaksa heret kepada perkara yang boleh mengeruhkan hubungan antara agama. Yang Berhormat Pak Bunta, bila Menteri, sebutkan, boleh saya tanya sesuatu? saya jawab ni dulu. Ya? Duduk sibuk. Apa tu, 10-point solution ini yang Tuan Yang Pertua dibuat sejak daripada tahun 1963, iaitulah pada masa pembentukan Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Dalam masa kemasukan 10-point agreement. Yang itu lain. Yang 10-point solution ni hanya dibuat semasa Pilihan Raya Menteri, Sarawak. saya rasa kamu keliru Yang itu 20 sudah. solution, itu cerita lain. Agreement. Ya. So Itu 20 lain tu. Ini 10 point khas untuk bawa masuk kitab jadi yang Alkitab tu. Yang Berhormat Pak Bunta, saya sebutkan tadi bahawa ini yang hak diputuskan sama ada termasuk dalam pembentukan Malaysia dan juga termasuk 10-point solution yang telah dibuat. Ini hal yang telah diputuskan. Tetapi balik kepada soal herald tadi, ialah tuntutan yang telah pun dibuat di peringkat mahkamah. Dan kita melihat bahawa keputusan mahkamah telah Minta pun dibuat. penjelasan, Menteri. Minta penjelasan sikit. Sikit saja. Saya tak benarkan. Saya rasa kamu tadi Duduk saya dulu. cakapan kamu ada salah sikit. Bila kami salah, Sibuk. Menteri belum bagi peluang lagi. Sila duduk. Sila. Saya sebutkan tadi bahawa mahkamah telah pun memutuskan keputusan dan kita ada ruang bagi pihak-pihak yang tidak berpuas hati untuk membawa terus kepada mahkamah, dan kita bagi Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam dan JAKIM bersedia untuk menerima apa-apa keputusan yang dibuat oleh pihak mahkamah. Tuan Yang Pertua, Yang Ahmad, saya nak minta penjelasan supaya Muhammad clear bahawa memang betul lah kenyataan saya tadi, bahawa keputusan kabinet
iaitu 10 point solution yang dibuat oleh kabinet, yang Muhammad juga merupakan anggota kabinet, bersetuju untuk orang Kristian guna kalimah Allah di Sabah dan Sarawak. Itu saya nak minta. Yang Muhammad anggota kabinet. Datuk Yang Dipertua, sila Ya, duduk. Amira. Baik. Sila. Kita sebutkan tadi bahawa ada 10 point solution yang telah pun dibuat. Okey? Jadi memang orang Kristian boleh guna lah kalimah Allah ni. Yang Berhormat, kita dah jawab ada 10 point solution. Maknanya Yang Berhormat, 10 point solution boleh ialah boleh, membenarkan itu soal orang Kristian guna kalimah Allah. Betul? Betul, boleh lah. Ada Abira. Yang Berhormat sebagai anggota Menteri. kabinet, setuju lah tu. Amira. Okey, terima kasih. Setuju. Amira. Menteri, sini. Menteri Tuan daripada Yang Sarawak, Dipertua. Menteri. Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua dari Sarawak. Ya, ya. Peluang orang No. Sarawak lah. Dari Sarawak, MP dari Sarawak. Kasih peluang orang Tuan Yang Sarawak. Dipertua. Ni bagi menteri jawab dulu. Sila duduk. Duduk. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Tanum dan beberapa ahli Yang Berhormat yang lain telah membangkitkan isu tuntutan hak asasi manusia, Tuan Speaker. khususnya yang berkaitan umat Saya- Islam oleh gabungan Tuan Menteri. NGO Tuan Speaker, Malaysia topik dah dalam tukar. proses Kita MP daripada Sarawak. jagat. Minta pencerahan. Boleh tak? Gabungan NGO Ni peraturan bila menteri berucap tak bagi laluan, sila duduk. Ya. Bapak Speaker, Menteri, saya cadang saya supaya tak benar kan? Menteri jawab soalan yang ditujukan oleh Batu dengan Sila profesional. duduk. Sebab ini telah mengakibatkan banyak Tiga. kekeliruan. Kelang. Saya belum Kelang. Ya, sila duduk. Ya. Kelang. Peraturan kelang. Peraturan. Ya. Sila. Yang Berhormat Tanum yang lain telah membangkitkan isu tuntutan hak Menteri. asasi manusia, khususnya berkaitan Minta umat Islam agama Allah dulu. oleh gabungan Yang Menteri sekejap Yang Muhammad. Sila rujuklah peraturan. Bila Yang Menteri tak benarkan, Yang Menteri nak meneruskan ucapan, menjawab, silalah duduk. Ya, sila. Ya. Tak nak jawab ke tak benarkan sama je. Ya, sila. Juga kasih jawapan Yang Berhormat Tanum dan beberapa ahli Yang Berhormat yang lain Kita kasih jawapan telah yang salah. membangkitkan Sibu sekali lagi bangun, boleh berehat Sibu Sila. berkaitan umat Islam oleh gabungan NGO Malaysia dalam proses semakan berkala sejagat UPR Komango di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dengan izin The Coalition of Malaysian NGOs in the UPR process. Ahli Yang Berhormat bertanya setakat manakah kerajaan menangkis tomahan-tomahan dan tuntutan oleh Komango di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dalam mendepani tuntutan berhubung hak asasi manusia, kerajaan sentiasa dibantu oleh golongan ulama dan intelektual Islam supaya apa-apa keputusan yang dibuat oleh kerajaan sentiasa selaras dengan hukum syarak dan menghormati peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, tuntutan pihak Komango tersebut jelas merupakan satu bentuk pencabulan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Islam secara khususnya. Justru, kerajaan secara konsisten berpendirian bahawa sekiranya terdapat mana-mana anasir yang cuba untuk menjejaskan keharmonian dan mencabar keluhuran perlembagaan di negara ini, kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan sewajarnya menurut undang-undang yang berkuat kuasa. Oleh yang demikian, kerajaan telah menghantar wakil bagi menghadiri mesyuarat semakan berkala sejagat UPR sesi ke-17 oleh kumpulan kerja Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva, Switzerland pada 24 Oktober 2013. Delegasi Malaysia diketuai oleh Kementerian Luar Negeri dan JAKIM serta pelbagai agensi lain telah bekerjasama rapat dalam delegasi Malaysia ke semakan berkala sejagat UPR ini. Sebanyak 15 negara termasuk Malaysia, Monaco, China, Arab Saudi dan juga Israel dijadual untuk disemak hak asasinya dalam sesi ini. Semua negara ini hadir untuk UPR mereka. Semakan dibuat berdasarkan 3 sumber laporan, iaitulah daripada negara, PBB dan masyarakat madani seperti Komango. Sebenarnya untuk maklumat dan pengetahuan Dewan Yang Mulia, Komango merupakan satu pertubuhan yang tidak berdaftar dengan pihak
Suruhanjaya syarikat Malaysia dan tidak sah di segi undang-undang yang berkuat kuasa di negara ini. Antara tuntutan Komanggo ialah mengenai undang-undang syariah, kebebasan beragama termasuk murtad, Syiah, pengiktirafan terhadap zina, LGBT dan konsep gender ala barat. Semua isu-isu tersebut diberikan perhatian serius dan maklum balas mengenainya telah dikemukakan. Hasilnya, sebahagian besar tuntutan Komanggo tidak mendapat perhatian dunia antarabangsa dalam UPR Malaysia kedua kali ini. Yang berhormat Tan juga minta JAKIM menyiasat Sister in Islam ataupun SIS berada dalam kelompok Komanggo. Untuk maklumat ahli yang berhormat, laporan Komanggo untuk UPR Malaysia kedua 2013 mengesahkan bahawa Sister in Islam Forum Malaysia Berhad ialah satu daripada 54 NGO yang didakwa mengatai Komanggo dalam proses UPR tersebut. Badan ini turut menganggotai semasa UPR Malaysia pertama 2009 atas nama Sister in Islam. Nama yang sama juga diklasifikasikan sebagai organisasi dan sekutu oleh International Gay and Lesbian Human Rights Commission dengan izin. Berhubung dengan usaha-usaha kerajaan bagi menangani isu tersebut, kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri JAIN serta agensi kerajaan yang lain sentiasa bersama-sama mengatur langkah dan strategi bagi mencegah aliran pemikiran yang bertentangan dengan Islam dari berleluasa. Pemantauan yang berterusan daripada aktiviti-aktiviti oleh individu atau kumpulan yang terlibat dengan pemikiran yang menyeleweng dan terkeluar daripada syariat Islam juga dijalankan, di samping mengadakan beberapa program bagi mantapkan lagi akidah umat Islam. Antara tindakan pencegahan yang diambil adalah seperti mengadakan program pemantapan akidah, memantau dan menjalankan kajian serta mengesan pendekatan berkesan bagi mengawal elemen yang memesongkan akidah umat Islam, memantapkan program pendidikan formal dan tidak formal ke arah umat Islam lebih celik agama, melaksanakan tindakan undang-undang secara bersepadu antara pelbagai agensi kerajaan peringkat pusat dan negeri serta menerbit dan menyebarkan buku atau risalah berkaitan kepahaman akidah serta menyiarkannya melalui media massa dan elektronik. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya beralih kepada isu berkaitan surau dan masjid yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat. Yang berhormat baling mencadangkan supaya diperbanyakkan aktiviti di surau, masjid serta memberi peluang golongan anak muda mengimarahkan masjid. JAKIM selaku agensi pusat bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri dalam menambah nilai dan meningkatkan aktiviti di surau dan masjid. Antaranya melalui program pengajian takmir di mana guru takmir diberi elan bulanan. Bagi menarik golongan muda ke surau dan masjid, JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri mengadakan beberapa program untuk menarik golongan ini ke masjid. Pihak masjid dan surau juga turut mengadakan pelbagai aktiviti remaja di masjid. Antara programnya seperti kem smart solat, kem remaja masjid, kelas tuition, kelas komputer, kelab taekwondo, futsal remaja dan sebagainya. Sebagai contoh di wilayah persekutuan, aktiviti pengimarahan yang dilaksanakan di surau masjid melibatkan penyertaan semua golongan lapisan masyarakat termasuk juga golongan muda. Antara program aktiviti kepada golongan ini seperti program Imam Muda Qaryah, kem remaja seminar motivasi untuk menghadapi peperiksaan, kem rehlah remaja dan pelbagai lagi aktiviti yang dianjurkan mengikut keperluan. Yang berhormat Baling dan juga yang berhormat Lenggung mencadangkan agar bil elektrik dan air surau masjid dibayar oleh kerajaan dan tarif bil tidak berdasarkan kadar komersial. Sebagaimana yang ahli yang berhormat sedia maklum, bil-bil elektrik dan air di surau masjid adalah diurus dan dibayar oleh jawatankuasa pengurusan masjid surau masing-masing. Bagi bil elektrik, jawatankuasa pengurusan masjid surau boleh memohon diskaun ataupun potongan daripada pihak Tenaga Nasional Berhad TMB, di mana TMB ada memberikan diskaun kepada rumah-rumah ibadat. Misalnya di wilayah persekutuan, Tenaga Nasional Berhad TMB telah memberikan potongan sebanyak 10% tarif rumah ibadah terhadap bil elektrik bagi semua masjid di wilayah persekutuan. Yang berhormat sahabat Bernam pula berharap Kerajaan Pusat melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diberikan peruntukan bagi membantu menyelenggara masjid dan surau di seluruh negara termasuklah di Parlimen Sabak Bernam. Kerajaan sentiasa mengambil berat mengenai semua keperluan masjid dan surau di seluruh negara. Walau bagaimanapun, semua urusan berkaitan pembinaan atau menaik taraf dan penyelenggaraan masjid dan surau adalah berada di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam Negeri
dan Majlis Agama Islam Negeri Main. JAKIM dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi melaksanakan projek penyelenggaraan, pembinaan atau naik taraf masjid dan surau di wilayah persekutuan sahaja. Bagi permohonan daripada negeri-negeri lain, JAKIM bertindak sebagai penyelaras dan mengukuhkan permohonan tersebut kepada unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM untuk pertimbangan. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Bukit Gantang dan Yang Berhormat Tanah Merah meminta supaya peruntukan 50 juta untuk sekolah agama rakyat hendaklah juga termasuk kepada sekolah pondok dan juga tahfiz. Kerajaan sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap sekolah agama rakyat ataupun ringkasnya SAR dengan memberi sejumlah peruntukan diberi pada setiap tahun dengan jumlah tertentu berdasarkan kepada kelulusan bajet tahunan dan bajet 2014 telah diberikan peruntukan khas yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Oleh yang demikian, sekolah-sekolah pondok dan pusat. Ya, Bukit Gantang. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Amat Datuk Menteri. Adakah kerajaan bercadang untuk nak memberikan balik per kapita kepada sekolah agama rakyat sebagaimana yang pernah diberikan dulu? Sekarang 50 juta tu hanyalah untuk bantuan per kapita, kerana 50 juta tu sepahaman saya hanya untuk ngurusan. Dan adakah pihak menteri atau pihak kerajaan untuk mengembalikan balik bantuan per kapita kepada pelajar-pelajar sekolah agama rakyat yang ditarik oleh bekas mantan Perdana Menteri dulu? Terima kasih. Terima kasih Bukit Gantang daripada maklumat yang telah pun dipohon melalui KPM ataupun Kementerian Pendidikan, di mana pihak kementerian memasukkan bahawa dalam senarai permohonan untuk bantuan sekolah tersebut boleh dipohon melalui secara langsung kepada Kementerian KPM, walaupun sebagaimana Bukit Gantang sebutkan terdahulu pernah ada apa yang disebut dengan bantuan per kapita untuk sekolah-sekolah agama berdasarkan kepada termasuk SAR, sekolah agama rakyat yang termasuk di negeri-negeri yang pada waktu itu belum diperkenalkan apa yang dipanggil konsep SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Dan apabila konsep SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan ini diperkenalkan, banyak sekolah-sekolah yang telah pun mengambil perhatian dan tindakan untuk mendaftar dengan Kementerian Pendidikan bagi tujuan mendapat bantuan prasarana bangunan dan juga penggajian kepada guru-guru dan juga pendidik di sekolah tersebut. Tetapi apapun berdasarkan maklumat yang telah diberikan kepada pihak bahagian saya oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka boleh memohon terus kepada Kementerian Pendidikan bagi bantuan-bantuan keperluan sekolah-sekolah SAR ataupun sekolah agama rakyat ini. Ya, panjang lagi. Tuan Speaker, sikit lagi penjelasan. Yang maksud saya adalah untuk sendak supaya bantuan per kapita yang tadi itu mungkin bantuan dari segi one off untuk pembinaan dan keperluan maintenance yang lain. Jadi benda itu yang sendak kembali balik, kerana ini soal pendemokrasian dalam soal pendidikan. Kerana ada sekolah-sekolah agama rakyat yang masih lagi dia sikap dia tidak mau serahkan kepada untuk mendapat SMBK tadi. Okay. Terima kasih. Bukit Gantang, terima kasih daripada pandangan tadi. Sememangnya kita bahas serat yang demikian, tapi apapun ini merupakan keputusan yang muktamad daripada Kementerian Pendidikan. Kerana apa yang dipahamkan ialah melalui sekolah-sekolah ini bukan mungkin barangkali perlu diperjelaskan bahawa sekolah-sekolah yang belum daftar ni ada kebanyakan lembaga-lembaga takbir mereka memahamkan bahawa sekolah ini diserahkan di bawah SABK kepada kerajaan. Sebenarnya bukan dimaksudkan dengan penyerahan kepada kerajaan, tetapi ia mendaftar sekolah agama bantuan kerajaan untuk mendapat bantuan. Cumanya mungkin dalam syarat ataupun penyerahan itu ialah sekolah ini mestilah sekolah yang diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Jadi ada sekolah-sekolah yang masih ingin bertahan di sudut konteks nama tanah dan juga termasuk juga dengan bangunan tersebut masih lagi di atas nama individu
yang tertentu. Jadi mungkin dalam konteks ini Kementerian Pendidikan melihat ada ruang yang di sana mungkin guru yang ada pada masa hari ini masih lagi memberikan kesukarelaan yang begitu tinggi, tetapi apabila sampai kepada generasi anak-anak yang akan datang, bangunan tersebut kalau sekiranya tidak menjadi wakaf yang menjadi salah satu syarat utama pendaftaran di bawah SABK, maka kemudian bangunan itu boleh dihak milikkan oleh keluarga dan juga waris daripada pihak yang berkenaan. Tapi apapun keputusan yang final ataupun yang dengan izin yang muktamad adalah daripada Kementerian Pendidikan. Tetapi bagaimanapun insya-Allah kita memang sentiasa berusaha untuk supaya ruang-ruang membantu sekolah ini termasuk dalam per kapita tadi dibantu oleh pihak kerajaan. Ya, panjang lagi Yang Berhormat. Saya ada lebih kurang Tuan Di-Pertua ada 15 muka surat. Sekarang ni saya berada di muka surat yang ke-11. Sila. Yang Berhormat Rantau Panjang bertanya berapa jumlah orang asli yang telah masuk Islam dan apakah program bagi memastikan mereka tidak kembali kepada agama asal mereka. Untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi tahun 2013 sehingga bulan September, jumlah orang asli di negara ini yang memeluk Islam ialah seramai 534 orang. Perbelanjaan program pelaksanaan bagi pelbagai program dilaksanakan oleh JAKIM bagi meningkatkan keyakinan dan kepahaman mereka terhadap Islam, antaranya program pemantapan akidah masyarakat orang Islam kelas Fardu Ain yang dikenalikan oleh penggerak masyarakat orang asli JAKIM, program Ihya Ramadan di perkampungan orang asli dan khusus pemantapan asas Fardu Ain anak-anak masyarakat orang asli. Di samping itu, bagi mendekati dan bersama masyarakat orang asli, program berikut juga dilaksanakan, iaitulah ziarah ukhuwah, program ramah mesra bersama masyarakat orang asli, majlis sambutan hari kebesaran Islam seperti Ma'al Hijrah, Maulid Rasul, sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Meraihkan perkahwinan beramai-ramai masyarakat orang asli Islam. Yang keempat, program ramah mesra masyarakat orang asli. Dan kelima, simposium kepimpinan Tok Batin dan pengulu orang asli Islam peringkat kebangsaan. Tuan Yang Di-Pertua, mengenai isu zakat, Yang Berhormat Sahabat Bernam bertanya sejauh manakah kutipan zakat telah berjaya diagihkan secara berkesan kepada asnaf-asnaf bagi mencapai matlamat asalnya untuk membantu umat Islam termasuk saudara baru dan digunakan bagi kepentingan umat Islam di negara ini. Sebagaimana ahli Yang Berhormat sedia maklum, di bawah butiran 1 senarai 2 jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan bahawa urusan zakat terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kutipan dan agihan zakat dikendalikan sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam negeri ataupun MAIN masing-masing. Di wilayah persekutuan sebagai contoh, zakat yang dikutip dimanfaatkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menerusi pelbagai program agihan kepada umat Islam. Program agihan tersebut dilaksanakan dalam bentuk agihan secara langsung di mana asnaf yang layak akan menerima bantuan menerusi 28 skim bantuan yang merangkumi aspek keperluan asasi, pendidikan, keusahawanan, kebajikan dan dakwah. Skim-skim bantuan ini telah membolehkan penerima menikmati kehidupan dengan lebih baik dan antaranya berjaya dalam pendidikan dan perniagaan. Bantuan-bantuan tersebut turut meliputi bantuan kepada mu'alaf yang merupakan salah satu asnaf zakat. Sebaik saja mereka meluk agama Islam, bantuan terus disalurkan kepada mereka, disusuli dengan bantuan yang berkaitan agar mereka terus dibela. Selain agihan melalui skim-skim bantuan berkenaan, MAWIP juga telah memanfaatkan zakat yang dikutip dengan menubuh dan membangunkan infrastruktur dan prasarana yang boleh dimanfaatkan untuk jangka masa panjang. Antaranya dalam bidang pendidikan, MAWIP telah membangunkan Institut Kemahiran Baitul Mal, Institut Profesional Baitul Mal, Sekolah Menengah Agama MAWIP, Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz MISTA dan Kolej Antarabangsa Sains Perubatan Pusrawi. Dalam aspek pelindungan dan kebajikan, wang zakat telah digunakan untuk membangunkan beberapa kompleks seperti Darul Kifayah untuk anak-anak yatim, termasuk anak-anak fakir miskin dan juga asnaf, dan juga Darul Saadah untuk wanita yang terjebak dalam gejala sosial. Dari golongan bagi golongan mu'alaf pula, MAWIP kini sedang membangunkan kompleks Darul Hidayah yang akan dapat memberikan bimbingan secara intensif kepada golongan ini. Ya, Bukit Katil. Ya, terima kasih ya, Datuk Speaker. Saya nak tanya sedikit saja Yang Berhormat Menteri tentang zakat ini. Telah dihuraikan agak panjang lebar mengenai pengagihan zakat dan sebagainya. Cuma saya fikir antara realiti kehidupan hari ini ialah ramai dari segi peratusnya terlalu tinggi mereka yang berhutang.
apakah ada satu strategi khusus boleh dimanfaatkan wang zakat ni bagi meringankan beban hutang bagi mereka yang betul-betul berhutang untuk perkara-perkara yang kebaikan. So saya fikir ini juga boleh membantu dan melunaskan masalah hutang dan menurunkan kadar mereka yang berhutang. Terima kasih. Datuk Yang Pertua dan terima kasih kepada Bukit Katil. Kita bersetuju amat memang di dalam salah satu daripada cabang asnaf zakat itu ialah al-gharimin, iaitulah golongan-golongan yang berhutang. Jadi golongan berhutang ini kita dah minta kepada mufti dan juga di wilayah dalam konteks wilayah dan muzakarah peringkat wilayah persekutuan, dan juga kita minta kepada muzakarah kebangsaan supaya dapat memberikan satu pandangan yang lebih holistik dengan izin ataupun dengan yang lebih menyeluruh untuk tujuan supaya maksud yang berhutang di sini. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok mereka-mereka yang terlantar di insolvensi ataupun mereka yang dimaksudkan bahawa tertahan harta dan sebagainya kerana perbelanjaan hutang yang begitu banyak, maka pada masa sekarang kita sedang memohon kepada Majlis Fatwa dan juga termasuk fatwa di peringkat negeri memberikan pandangan. Namun apa sekalipun Yang Berhormat Bukit Katil dan Dewan Yang Mulia buat masa sekarang, hutang yang diguna pakai untuk membantu oleh Majlis Agama Islam wilayah, iaitulah hutang yang berkaitan dengan pendidikan dan begitu juga dengan hutang orang yang dalam keadaan sakit. Jadi ini di antara hutang-hutang yang jadi pokok utama kepada hutang yang dibantu untuk dibayar balik. Sebab kalau dimaksudkan hutang tu terlampau relatif, maksudnya terlampau besar tujuannya, sebab kadang-kadang ada juga orang yang tak mampu bayar hutang kerana pinjaman yang terlalu besar daripada luar jangkaan. So kita menunggu dan menanti untuk daripada pandangan daripada pejabat mufti dan juga pejabat Majlis Fatwa Kebangsaan. Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat Parit menyarankan penjelasan zakat, korporat dan cadangan penubuhan lembaga zakat negara menyedari tentang tanggungjawab berkaitan zakat sepenuhnya di bawah bidang kuasa pihak berkuasa agama negeri, maka Kerajaan Persekutuan memberi Jabatan Wakaf Zakat dan juga Haji Jawhar adalah sebagai pemudah cara di peringkat nasional dalam membantu Main memperkasakan institusi zakat negeri-negeri ke tahap yang lebih baik. Sebagaimana Yang Ahli Yang Berhormat sedia maklum, individu yang membayar zakat diberikan ribat cukai pendapatan mengikut Seksyen 6A dalam kurungan 3 Akta Cukai Pendapatan 1967. Manakala bagi syarikat yang bayar zakat pula, potongan cukai tidak melebihi 2.5% daripada pendapatan agregat yang diberikan mengikut Seksyen 44 kurungan 11A Akta Cukai Pendapatan 1967. Mengenai saranan supaya cukai ribat diberikan kepada zakat korporat dan perniagaan, dimaklumkan sejak tahun 2005 Jawhar telah berunding dan kerjasama dengan pihak yang berkaitan untuk mendapat pertimbangan pemberian ribat ataupun cukai pendapatan ke atas zakat perniagaan yang dibayar oleh syarikat, institusi dan lain-lain organisasi. Berhubung cadangan penubuhan lembaga zakat negara, untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, pada awal 1990-an terdapat cadangan supaya ditubuhkan sebuah institusi di peringkat nasional, iaitulah Lembaga Urusan Zakat Malaysia ataupun ringkasnya LUZAM. Namun begitu cadangan ini tidak dilaksanakan disebabkan urusan zakat adalah merupakan pentadbiran agama yang terletak di bawah bidang kuasa raja-raja ataupun kerajaan negeri. Tuan Yang Dipertua, saya rasa itulah sahaja perkara-perkara yang dibangkitkan. Minta penjelasan sikit. Ya, data panjang. Ya, terima kasih Tuan Ketua. Saya tertarik dengan apa yang telah diterangkan oleh Yang Berhormat tadi berkaitan dengan zakat, dan saya ingin penjelasan sejauh mana pemantauan yang dibuat oleh kerajaan terhadap sumber wang zakat ini telah diagihkan dengan baik kepada asnaf-asnaf yang selayaknya. Sebab kita tengok dalam laporan buku audit negara, Ketua Audit Negara menyebutkan bagaimana 1 juta wang zakat di bawah Majlis Agama Islam dan Persekutuan yang tidak diagihkan melalui Institut Profesional Baitul Mal, 1 juta tidak diagihkan kepada pelajar miskin, tetapi tidak dikembalikan kepada Majlis Agama Islam, Majlis Agama Wilayah Persekutuan. Jadi macam manakah pemantauan dibuat dan kenapa perkara ini berlaku? Minta penjelasan.
Datuk Yang Betul, terima kasih untuk panjang kepada pemantauan. Saya sebutkan tadi bahawa dalam konteks wilayah persekutuan, ianya adalah merupakan di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan dan juga di bawah tanggungjawab kita untuk menyelia. Tetapi untuk negeri-negeri, dia adalah merupakan di bawah tanggungan negeri masing-masing untuk menyelia dan juga memantau. Tapi suka saya jelaskan bahawa dalam konteks zakat Malaysia hari ini, trend pembayarannya dia ada beberapa masa tertentu yang dia mencapai kemuncak. Ambil contoh ialah di penghujung Ramadan. Biasanya di penghujung Ramadan adalah merupakan hari kemuncak pembayaran zakat ini buat. Satu lagi yang merupakan hari kemuncak yang paling tinggi pembayaran zakat dibuat ialah pada hari 31 Disember. Tarikh terakhir daripada tahun-tahun berakhir. Maknanya untuk pada tahun 2013, kita faham bahawa pada bulan tersebut, kalau di wilayah persekutuan kita boleh jangkakan bahawa peruntukan pembayaran zakat Disember tahun 2013 ni, jangkaan kita dia akan menjangkau sehingga sampai 100 juta. Kalau katakan dalam trend yang berlaku di wilayah dan trend yang berlaku di Selangor, mengambil kira beberapa tahun berturut-turut, pembayarannya akan meningkat pada bulan Disember, dan bulan Disember pula hari yang terakhir itulah hari yang paling besar pembayaran akan dibuat, terutamanya di wilayah persekutuan dan juga di Selangor. Jadi apa sekalipun balik kepada pembayaran tadi, mungkin barangkali wang tersebut ditangguhkan pembayaran dan sebagainya, tetapi maklumat tentang pengembalian telah pun dibuat dan telah pun dijawab kepada bahagian audit, dan pemantauan telah dibuat oleh audit dalam Mawib sendiri. Jadi sejauh sekarang maknanya bukan soal penyelewengan dan juga wang tersebut tidak dibayar, tapi wang tersebut telah pun dipulangkan balik kembali kepada Baitul Mal oleh pihak yang berkenaan. Tuan Speaker. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Menteri. Saya nak bertanyakan, saya rasa dulu ada perdebatan, betulkah saya kalau jika tak betul, tentang adakah Petronas perlu atau tidak membayar zakat ini. Kalau tak saya ada isu tu timbul. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, apakah kedudukan tentang kewangan Petronas ini? Jika jika Petronas telah membayar zakat, ada berapa telah yang dibayar? Kalau belum, apakah justifikasi kenapa mereka tidak perlu bayar zakat lah? Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak tanya juga pada Menteri, apakah di bawah asnaf manakah seseorang yang peguam boleh dibayar menggunakan wang zakat dalam kes yang melibatkan perbicaraan qazaf, melibatkan pematang pauh? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Spang. Spang menimbulkan Petronas. Saya perlu mencari maklumat adakah Petronas bayar dan juga di mana dan juga berapa jumlah yang telah pun dibayar. Daripada yang sedemikian untuk saya akan bagi jawapan bertulis. Tapi saya suka untuk nak menarik maklumat kepada pihak Spang berkaitan dengan pembayaran zakat, yang saya rasa elok juga Spam timbulkan pada hari ini untuk tujuan saya lebih menjelaskan kedudukan, kerana ruang ini tidak pernah diberikan untuk penjelasan dibuat oleh pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Untuk maklumat Spam, pada ketika pembayaran apabila kes yang berkaitan dengan khazaf yang dibawa oleh Batam Pauh, yang sebagaimana Spang sebutkan, ialah dibawa atas sifat pada waktu itu pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga termasuk bahagian pegawai penguat-kuat pendakwaan di Mahkamah Wilayah Persekutuan, dan juga termasuk pengurusi Setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang telah didakwa dan juga dibawa ke mahkamah pada waktu tersebut. Dan sebenarnya untuk maklumat Spang, pada tahun tersebut kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 15 juta peruntukan untuk pembayaran gaji dan juga pentadbiran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan daripada 15 juta peruntukan bajet kerajaan yang telah diberikan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, 700,000 telah pun diperuntukkan
700,000 saya ulang diperuntukkan untuk kes-kes mahkamah yang ada di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, termasuklah kes perebutan jenazah, kes kemasukan Islam dan sebagainya. Jadi peruntukan tersebut telah pun disimpan di dalam akaun yang secara bersama di dalam akaun yang dipegang oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Atas sifat yang demikian, mungkin kecelaruan kepahaman dan juga maklumat bahawa wang zakat telah pun digunakan dalam konteks tersebut. Jadi sebenarnya peruntukan kerajaan telah pun sedia ada, dan perkara itu saban tahun. Dia bukan bermula pada tahun ini dan tahun yang lalu, tahun yang 2 tahun yang lepas, tetapi aliran pembayaran kerajaan untuk tujuan bagi pembayaran kes-kes mahkamah telah pun dimasukkan oleh pihak kerajaan sejak daripada tahun 1994. Ini jadual-jadual pembayaran yang telah dibuat oleh kerajaan bagi kes-kes mahkamah di wilayah Persekutuan. Tetapi oleh kerana pada waktu tersebut akaun itu disatukan, maka akaun itu disebut sebagai akaun Majlis Agama Islam Wilayah. Tetapi pada hari ini, mulai daripada tahun yang lalu, kita telah mengarahkan supaya Majlis Agama Islam mengasingkan akaun, sama ada akaun am, akaun umum yang termasuk akaun-akaun kerajaan dan juga daripada sewa beli dan sebagainya, dan satu akaun yang berkaitan dengan zakat yang telah dikhususkan supaya tidak ada kecelaruan dalam kepahaman dalam menjelaskan maklumat sebagaimana yang timbulkan oleh SPANG. So saya merasakan mungkin dengan ini dapat memberikan penjelasan bahawa tak timbul soal wang zakat yang telah digunakan. Bahkan kalau digunakan sekalipun berdasarkan daripada pandangan, sebab sebelum penggunaan wang yang ada di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan diguna pakai untuk apa-apa tujuan sekalipun, termasuk dalam konteks pembinaan dan sebagainya, wang tersebut dia harus melalui satu jawatankuasa penafsiran syarak terlebih dahulu yang diketuai oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Dalam konteks ini Mufti berpandangan kalaupun sebagai contoh, walaupun tak digunakan, dia menggunakan sumber daripada yang ditentukan oleh kerajaan, kalaupun tidak digunakan daripada sumber tersebut, maka pihak pandangan Mufti berpandangan sebenarnya bukan persoalan digunakan oleh individu, tetapi ialah wang tersebut kalaupun digunakan daripada sumber zakat ialah untuk mempertahankan Majlis Agama Islam Wilayah yang telah pun dibawa kesnya ke mahkamah. Jadi orang yang berada dalam majlis pada waktu tersebut, oleh kerana saya sebagai pengusinya, maka saya yang telah dibawa kepada mahkamah tersebut. Cuma betul lah soalannya Menteri, kalau wang tu wang zakat, saya nak tanya apa asnaf dia? Bayar pada peguam tu nak kata asnaf apa? Okey. Ada 8 masuk dalam 8 tu atau tidak? Tak. Okey. Okey. Terima kasih. Saya sebutkan tadi bahawa bukan wang zakat yang digunakan. Okey. Bahkan zakat, pada Mufti berpandangan, ini pandangan Mufti. Ini bukan daripada mana-mana pihak. Pandangan Mufti berpandangan bahawa ianya adalah daripada asnaf untuk tujuan fisabilillah, mempertahankan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Untuk fisabilillah, kita pergilah juga dakwa orang yang menuduh orang kazaf, itulah fisabilillah juga. Orang yang dituduh dengan kazaf, kita bawa kes ke mahkamah atas kes kazaf. Itu juga fisabilillah. Apa tu SPANG, saya sebenarnya begini ya. Untuk tujuan mendakwa bukan dia pengurusi Majlis Agama dan juga bukan daripada Setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah. Pendakwaan adalah di bawah kuasa yang telah diberikan kepada bahagian pendakwaan Mahkamah Pegawai Pendakwa Mahkamah Syariah, dan Pegawai Pendakwa Mahkamah Syariah SPANG untuk maklumat, ianya dilantik di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong dalam konteks Wilayah Persekutuan. Jadi di sana ada pengasingan. Jadi kalau sekiranya SPANG menyatakan bahawa kita perlu mendakwa, tetapi kita tidak ada kuasa untuk mengarahkan bahagian pendakwaan, kerana pendakwaan dia adalah merupakan badan yang bebas yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk sama ada dia nak mendakwa ataupun tidak. Tetapi kalau sekiranya dia tidak mengambil sikap untuk di sana ada ruang untuk dia mendakwa, maka bagaimana kita SPANG ingin mengarahkan supaya kerajaan mendakwa, sedangkan kuasa mendakwa adalah di bawah kuasa pendakwaan yang dipegang oleh badan yang bukan dikuasai oleh kerajaan tetapi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong di Wilayah Persekutuan. Tuan Yang Pertua, saya rasa itulah perkara-perkara. Sila. Bab zakat lagi. Tuan Speaker dan Tok Menteri, soalan saya ialah kenapa pusat pungutan zakat ni tidak
disatukan saja. Kerana misalnya kalau kita bayar zakat kepada wilayah persekutuan di PPZ, dia tak tanya daripada negeri mana yang awak duduk. Tapi ketika nak agih pula, dia agih hanyalah berdasarkan kepada negeri, wilayah saja. Minta penjelasan. Terima kasih Tuan Ketua Bukit Gantang. Sebagaimana yang telah diulangkan banyak kali dalam Dewan ini, bahawa kuasa untuk mentadbir agama dalam konteks negeri jadual 9 Perlembagaan Negara ini termaktub di dalam perlembagaan. Kuasa ini adalah merupakan kuasa negeri, dan negeri begitu amat sensitif ataupun negeri begitu amat mengambil perhatian tentang kutipan-kutipan zakat ini. Maka begitu juga soal pengagihan. Jadi sebab yang demikian yang menjadi peraturan bahawa kita tidak boleh mempusatkan ataupun memusatkan kutipan, dan ada negeri-negeri yang mungkin barangkali memang sebagai contoh beberapa negeri yang mendapat kutipan yang agak kecil, mereka juga amat mengharapkan kalau boleh diturunkan kutipan itu secara berpusat dan sebagainya. Tetapi bagi tujuan untuk negeri-negeri yang mempunyai kutipan yang agak besar, mereka tidak bersedia. Bahkan mereka berpegang kepada peruntukan perlembagaan bahawa kuasa agama termasuk kutipan zakat, sekolah agama dan sebagainya adalah di bawah kuasa negeri masing-masing. Itu di antara sebabnya lah. Dan Tuan Yang Pertua, saya rasa sekadar itulah perkara-perkara yang sempat saya jawab, dan mana-mana perkara yang tidak sempat, perkara tersebut telah dicatat dan akan diambil tindakan sewajarnya oleh Jabatan Perdana Menteri, khususnya agensi-agensi yang berkaitan. Terima kasih. Terima kasih.